弟兄姊妹们平安。 Selamat pagi, Shalom saudara-saudari sekalian. 今天让我们一起来翻开一处的圣经，翻开圣经诵读两处的经文。 Mari kita buka Alkitab dan baca dua bagian firman Tuhan. 那第一处是在路加福音的3章4节。 Yang pertama dari Injil Lukas pasal 3 ayat keempat. 路加福音第3章4节，正如先知以赛亚书上所记的话说，在旷野有人声喊着说：“预备主的道，修直他的路。” Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. 第二处是在马可福音的1章15节。 Selanjutnya dari Injil Markus pasal 1 ayat ke-15. 神的话这样说：日期满了，神的国近了，你们当悔改，信福音。 Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. 弟兄姊妹们，降临节对每个信徒来说都是非常重要的时刻。 Saudara-saudari, masa Advent bagi umat percaya itu adalah momen yang sangat penting. 那他提醒我们要预备好心， Masa ini mengingatkan kita untuk mempersiapkan hati, 预备好心迎接救主耶稣基督的降临。 mempersiapkan hati untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. 作为信徒，我们应该时刻走在合神心意的道路上。 Sebagai orang yang percaya, kita harus setiap saat berjalan di jalan yang Tuhan berkenan. 在旷野当中，有声音呼吁我们所有的人预备好。 Di padang gurun ada suara berseru-seru supaya mempersiapkan jalan bagi Tuhan. 那这是要我们在身心灵全方位的预备。 Ini adalah satu persiapan yang holistik mencakup tubuh, jiwa, dan roh. 因此，我们要去除一切的障碍， Oleh sebab itu kita harus membuang segala rintangan 去迎接主的到来。 untuk menyambut kedatangan Tuhan. 那这些障碍的话，比如说有 Rintangan-rintangan ini misalnya ada 骄傲、 kesombongan, 嫉妒、 iri hati, 愤怒、 kemarahan, 懒惰、 kemalasan, 贪婪、 ketamakan, 暴食、 kerakusan, 色欲。 dan hawa nafsu. 那我们应该来到上帝的面前，赤露敞开。 Kita di hadapan Tuhan harus terbuka, jujur, terbuka, telanjang. 那恳求圣灵帮助我们全心悔改。 Kiranya Roh Kudus menolong kita supaya dapat bertobat dengan tulus. 悔改是我们预备心迎接主到来的第一步。 Pertobatan adalah langkah pertama untuk persiapan hati menyambut kedatangan Tuhan. 那悔改是在思想、意念、言语、行为全方位的悔改。 Dan pertobatan itu harus mencakup baik dari perkataan, perbuatan, tingkah laku. 那悔改就是舍罪、被神更新，不断的归回转向神。 Pertobatan adalah meninggalkan dosa dan terus-menerus kembali kepada Tuhan. 那在路加福音的3章4节告诉我们说，正如先知以赛亚书上所记的说，在旷野有人声喊着说：“预备主的道，修直他的路。” Dari Lukas pasal 3 ayat 4 yang kita baca tadi itu mengutip dari kitab Nabi Yesaya yang mengatakan ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan raya baginya. 那路加他是直接或间接的引用了很多以赛亚的经文。 Lukas secara langsung maupun tidak langsung banyak memakai istilah yang dipakai di dalam kitab Nabi Yesaya. 那我们刚才所读到的这一段呢，它是直接引用了以赛亚书40章至55章的引言。 Ya, dari ayat yang kita baca tadi,
Lukas secara langsung mengutip dari permulaan dari buku Nabi Yesaya pasal 40 sampai 55. 所以在路加的笔下，这段引文就成为了末世新时代来临的一个正式宣言。 Ayat awal di Yesaya 40 itu bagi Lukas dijadikan sebagai permulaan dari pemberitahuan akan awal zaman baru yaitu akhir zaman. 那如果我们看以赛亚书的40章1到11节的话，它描述了上帝在世上要施行救赎的工作。 Kalau kita lihat Yesaya 40 ayat 1 sampai 3 menyatakan bahwa Allah hendak melaksanakan karya keselamatannya bagi umat manusia di bumi. 那路加引用了其中的3节最具有代表性的经文。 Lukas memakai 3 ayat yang paling representatif. 那也就是说，意味着这段经文中所应许的即将要成全了。 Dan itu juga berarti bahwa 3 ayat ini yang dinubuatkan akan segera terwujud, terlaksana. 那我们看一下啊，第1到2节的话是宣告上帝的这救恩和安慰临到耶路撒冷。 Kita kalau lihat lebih detail Yesaya 40 ayat 1 dan 2 itu memberitahukan akan keselamatan dan penghiburan Tuhan atas Yerusalem. 那第3到4节回应1至2节的宣告，论及上帝的子民对救恩的回应。 Kemudian selanjutnya Yesaya 40 ayat 3 dan keempat itu berisi respon terhadap ayat 1 dan 2, yaitu mengenai respon dari umat Allah terhadap keselamatan yang Tuhan berikan. 那第5节是这段经文的中心，预告救恩临近外邦的群体。 Lalu di ayat yang kelima itu adalah pusat dari perikop bagian ini, yaitu yang menubuatkan bahwa keselamatan akan datang bagi bangsa-bangsa. 那第6到8节强调上帝的话语的能力和被造物的无能。 Sedangkan selanjutnya di ayat 6 sampai 8 itu menegaskan kuasa dari firman Allah dan ketidakberdayaan ciptaan. 那第9到11节描绘的是再次指出耶路撒冷在上帝计划当中的重要性。 Dan selanjutnya ayat ke-9 sampai 11 itu menunjukkan kembali pentingnya peran Yerusalem di dalam rancangan Allah. 就路加在这里虽然只是引用了以赛亚书40章的数节经文， Tapi sekalipun Lukas di sini hanya mengambil beberapa ayat dari Yesaya pasal 40 ini, 但是他所指的包括了以赛亚其他末世应许的应验。 tetapi ia juga menyatakan terjadinya nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. 那在犹太的传统当中的话，以赛亚书的这3节经文是具有相当大的这个代表性。 Bagi umat Yahudi 3 ayat dari kitab Yesaya 40 ini sangatlah representatif. 那他们常常被引述去形容末世上帝的拯救工作。 Seringkali dipakai untuk menubuatkan masa di akhir zaman, karya-karya Tuhan di akhir 所以 zaman. 这些经文在犹太群体当中已经成了上帝的救恩计划的成全。 Dan ayat ini menjadi satu penggenapan nubuatan akan rencana keselamatan Allah bagi umat manusia. 所以这一段以赛亚经文在路加的著作当中，是非常的明显。 Dan hal ini sangat jelas di dalam Lukas. 那路加他多次引用这些经文的内容或者是用语。 Dan Lukas juga memakai banyak konten maupun istilah yang dipakai dalam kitab Nabi Yesaya tersebut. 举例在使徒行传当中，他就以道为教会的称号。 Misalnya Lukas memakai istilah jalan untuk menunjuk kepada
jemaat atau gereja. 那也是建基于这里对以赛亚书40章3节的应用。Itu juga memakai dari Yesaya 40 ayat ketiga. 那在叙事的层面的话，以赛亚书的40章的主题也构成了路加著作当中的数条脉络。 Dan itu menjadi urat nadi utama di dalam Lukas, Nabi Yesaya, kitab Nabi Yesaya 40. 那耶路撒冷的重要角色， yaitu peran pentingnya Yerusalem, 上帝话语的能力， kemudian kuasa dari firman Tuhan, 救恩临近外邦人， dan keselamatan yang datang atas bangsa-bangsa lain, 抵挡上帝者的无能， ketidakberdayaan dari orang-orang yang menentang Tuhan, 以及上帝招聚他的百姓。 dan bahwa Allah memanggil mengumpulkan umatnya. 所以在这里，经文说，在旷野有人声喊着说，这里的人声指的是施洗的约翰。 Di ayat yang mengatakan ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Suara yang di sini dimaksud adalah Yohanes Pembaptis. 那这里旧约当中的这个主，它实际上是指向耶和华上帝的。 Kalau istilah Tuhan yang dimaksud di dalam perjanjian lama itu menyebut menunjuk pada Tuhan Yehova. 路加之所以这样来讲的话，他是要强调耶稣在上帝计划当中的角色。 Lukas memakai istilah ini karena untuk menunjukkan peran penting Tuhan Yesus. 那到这个记号的话，它是源自于出埃及记。 Sedangkan jalan yang istilah yang dipakai itu sendiri berasal dari kisah di dalam kitab Keluaran. 那上帝引导和拯救子民的技术， yang menceritakan bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. 在以赛亚书当中，作者用这个记号去指向出埃及的传统。 Di dalam kitab Nabi Yesaya itu menunjuk kepada tradisi keluarnya dari tanah Mesir tersebut. 并且也描述上帝幕后的救赎。 Dan juga menunjukkan akan penyelamatan yang akan datang. 那这个道在以赛亚书当中是指回归应许之地的路。Yang poin kedua， 这道在以赛亚书当中指回归应许之地的路。 Dan jalan yang dimaksud di dalam kitab Nabi Yesaya itu menunjuk pada jalan kembali menuju tanah perjanjian. 但是在路加福音当中的话，这个道却是指向上帝的百姓心意上悔改，转向他们的上帝的路。 Sedangkan di Injil Lukas yang dimaksud dengan jalan itu menunjuk kepada bertobatnya umat Allah dan kembali kepada Tuhan, jalan pertobatan tersebut. 所以我们要注意到，在这里主的道和他的路并不是我们信主之后所要走的义路。 Jadi jalan yang dimaksud di sini bukan jalan kebenaran yang akan kita lalui setelah kita bertobat dan percaya kepada Tuhan. 这里的道指向的是上帝的百姓心意悔改，转向神的路。 Tetapi yang dimaksud adalah pertobatan umat-umat Tuhan. 那声音是转瞬即逝的。 Suara itu berlalu begitu cepat. 那无影无踪， dan setelah berlalu tidak ada bekasnya. 所以约翰他只是作为主的出口而已。 Oleh sebab itu Yohanes Pembaptis hanyalah sebagai satu saluran, dia berperan hanya sebagai 所以 satu 他并 saluran. 不为自己留下什么，
Dia tidak meninggalkan sesuatu bagi dirinya sendiri. 因为我们见证主，不是见证我们自己。 Karena kita bersaksi akan Tuhan, bukan bersaksi bagi diri kita sendiri. 那一个服侍主的人，应该是要尽力的把人引到主的面前。 Orang percaya yang bersaksi akan Tuhan seharusnya berusaha untuk supaya orang yang diinjili tersebut kembali kepada Tuhan. 而不是计较自己的得失、地位和名利。 Dan bukannya malah mempertimbangkan untung rugi bagi dirinya sendiri. 那更不可企图叫人跟随自己。 Dan lebih tidak boleh berharap supaya orang itu justru mengikut kepada dirinya sendiri. 所以我经常会讲的一句话就是：我们一起来向上帝学习。 Oleh sebab itu saya sering berkata, mari kita bersama-sama belajar dari Tuhan. 因为在上帝的真理当中，我也只不过是个小学生罢了。 Sebab di dalam kebenaran Tuhan saya juga hanyalah seorang murid SD. 所以我们一起来学习上帝的真道。 Oleh sebab itu saya selalu berkata, mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan. 预备主的道，修直他的路啊，这个是指明施洗约翰的任务，就是为主铺路。 Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ini adalah tugas Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. 那促使人的心回转归向主， Untuk supaya orang-orang bertobat dan kembali kepada Tuhan. 好让主有平坦的道路，能进入人的心中，掌权作王。 Supaya Tuhan memiliki jalan yang mulus untuk boleh masuk ke dalam hati orang percaya dan bertahta di dalam hati orang percaya. 那这个刚才我们已经看过了啊。这里喊着说啊，就是他用这个呼喊的声音啊，喊着说，是表明了这个约翰里面他有一个很沉重的负担。 Di ayat tadi ada suara yang berseru-seru. Kata berseru-seru itu menunjukkan bahwa Yohanes Pembaptis memiliki satu beban di dalam dirinya. 因为有这个负担，所以他不得不把它呼喊出来。 Oleh sebab ada beban itu, maka Yohanes Pembaptis pun berseru-seru. 那我们侍奉主啊，必须是出于负担。 Sedangkan kita ini orang yang melayani Tuhan itu harus berasal dari satu beban. 那印尼文的话，经常讲是有panggilan Panggilan atau panggilan. 啊，中文的翻译过来就是有负担并且他是满心要把里面的负担倾倒出来。 Maka panggilan yang di dalam hatinya itu kita keluarkan. 我们原来的心是高低不平的。 Hati kita itu sebenarnya ada tinggi, rendah, tidak rata. 然后呢，有很多弯弯绕啊。 Dan ada banyak belokan-belokan. 所以真正悔改就是铺平并且修直，也就是说预备主的道，修直他的路。 Pertobatan yang sejati yaitu membuat jadi rata dan yang tinggi rendah rata dan yang bengkok itu menjadi lurus. Oleh sebab itu dikatakan persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. 常常我们会用那一首歌有一件礼物，那首歌就是说，礼物虽然好，如果你不要，你怎么能够得到呢？ Kita tahu lagu Yo Ijen Liu ada sebuah hadiah itu yang syairnya mengatakan sekalipun hadiah itu baik, tetapi kalau kamu tidak mau, bagaimana kamu bisa menerimanya? 所以我们要预备好我们的心来领受。 Oleh sebab itu kita perlu untuk mempersiapkan hati kita untuk menerima.
那在马可福音当中，他这样说：日期满了，神的国近了，你们当悔改，信福音。 Selanjutnya kita lihat dari perikop yang dari Injil Markus itu dikatakan saatnya sudah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. 所以在这里，日期它指的是一个带有特别标记的时期，不是指的一个普遍的时候。 Saatnya telah genap. Saat di sini yang dimaksud bukan waktu yang terus berjalan, tapi momen yang spesial. 那这个就应验了旧约的预言，现在日期到了。 Dan ini adalah penggenapan dari nubuatan dalam perjanjian lama yang menyatakan waktunya sudah 也就是说，神的国近了的意思。 Dengan kata lain, kerajaan Allah sudah dekat. 那当我们在谈到国家，我们可能就会想国家。常常我们说有国才有家，但是在国当中又是有很多个家组合起来的。 Kalau kita bicara mengenai kerajaan atau guo itu kita bicara juga mengenai negara dalam bahasa Mandarin yang dikatakan guo jia. Guo itu negara, jia sebenarnya adalah rumah, keluarga. 那家庭呢，又是由每一个家庭成员组成的。 Ada keluarga maka ada negara maka ada keluarga. Keluarga itu terdiri dari banyak anggota keluarga. 所以一个国家的话，一定是要有人民在当中， Satu negara itu perlu ada rakyatnya di dalamnya. 然后它要有领土，还要有它的政府。 Dan juga syaratnya juga harus ada wilayah dan ada pemerintahnya. 那所有的这一切啊，一个都不能缺的。 Di antara syarat-syarat tersebut tidak boleh kurang satupun. 那家是一个单位，家好，社会才好。 Sedangkan keluarga itu adalah satu unit yang terkecil, keluarga baik, masyarakat baru bisa jadi baik. 那家好了，国家才能好。 Oleh sebab itu keluarga baik, baru negara itu bisa menjadi baik. 但是神的国与世上的国是有区别的。 Tetapi kerajaan Allah dengan kerajaan atau negara di dunia itu berbeda. 那所谓神的国到底是什么呢？ Apa itu sebenarnya kerajaan Allah? 那神的国是属灵的，是神在掌权，神在人心里做王。 Kerajaan Allah itu tidak berwujud. Itu berarti bahwa ada pemerintahan Allah di dalamnya dan Allah bertahta di dalam hati manusia. 那神的作为借着耶稣在人间彰显出来。 Karya Allah dinyatakan melalui Tuhan Yesus di dunia ini. 那所以人子耶稣的来临，也就是天国的来临， Oleh sebab itu kedatangan Tuhan Yesus itu juga berarti kedatangan kerajaan Allah. 也就是所谓的日期满了，天国近了。 Itulah yang dimaksud saatnya sudah genap, kerajaan Allah sudah dekat. 神的国它是有今生也有来生的。 Kerajaan Allah itu ada saat ini dan saat yang akan datang. 那神的国在世上借着教会彰显， Dan kerajaan Allah itu dinyatakan di dalam dunia ini melalui gereja. 那天国它是普世的。 Kerajaan Allah itu bersifat universal. 所以耶稣不仅仅是犹太人的弥赛亚， Tuhan Yesus itu bukan hanya Mesias bagi orang Yahudi saja. 那他不仅仅局限于犹太民族， Dia tidak terbatas hanya bagi suku Yehuda. 那 orang 他 Yahudi. 是全人类的救主。 Tetapi dia adalah juru selamat bagi seluruh umat manusia. 那有一天的话，他会把每一个信徒， Pada suatu saat nanti dia akan
memanggil semua orang percaya. 那从各地各方都招聚了来。 Dari segala tempat dia akan memanggil mereka. 那所以说，天国是普世的，那教会也是普世的。 Oleh sebab itu kita katakan kerajaan Allah itu bersifat universal dan gereja juga bersifat universal. 那当然，我们说的这个是无形的教会。 Dan yang kita maksud di sini gereja adalah gereja yang tidak berwujud. 那这里说你们当悔改信福音。 Selanjutnya dikatakan bertobatlah dan percayalah kepada Injil. 那这是人听了天国的福音以后当有的回应。 Ini adalah respon yang seharusnya respon orang yang sudah mendengar akan kerajaan Injil kerajaan Allah. 那也是当尽的本分。 Dan kewajiban yang harus dilakukan. 那因为这是进天国的条件，就是你要信福音。 Sebab itu adalah syarat untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, yaitu percaya kepada Injil. 一个人悔改相信啊， Kalau seseorang bertobat dan percaya, 那是他应该的本分，当中有人的因素在当中， itu ada unsur faktor manusia di dalamnya. 但是没有人的功劳。 Tetapi itu bukan termasuk jasa manusia. 那神的国临近了， Kerajaan Allah sudah dekat. 所以每一个人需要去做决定。 Oleh sebab itu setiap orang harus membuat keputusan. 那这是一个就是要悔改，就是离罪归向神的这样的一个决定。 Untuk bertobat, yaitu meninggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan. 那我们要知道为什么一个人需要悔改。 Kita mau tahu kenapa orang perlu untuk bertobat. 因为在悔改的后面，有罪的因素在当中。因为有罪，所以人需要悔改。 Itu ada unsur yang melibatkan dosa juga. Jadi oleh karena ada dosa, maka manusia perlu untuk bertobat. 悔改它就是有悔也有改啊，不但他悔还要改啊，这中文很有意思啊。 Bertobat itu dalam bahasa Mandarin hui kai. Terdiri dari dua kata, hui itu menyesal dan kai itu berubah. 啊，所以一个人悔改就是他知道自己错了，然后他要离开这个错误，然后去到上帝的真理当中。 Jadi kalau orang bertobat itu dia tahu dia sudah melakukan kesalahan, oleh sebab itu dia harus meninggalkan kesalahannya dan kembali kepada kebenaran Allah. 所以一个人当他醒悟过来自己有错犯了罪，他就需要立即去悔改。 Oleh sebab itu ketika orang menyadari bahwa dia sudah berbuat salah, maka dia harus segera bertobat. 那我们下面给大家分享一个就是很小的故事，叫关于这个小民悔改的故事啊。 Selanjutnya kita akan ceritakan satu kisah mengenai pertobatan seseorang Xiaoming. 那这个小民的年轻人呢，他很喜欢撒谎。 Xiaoming orang ini pada saat muda sering suka berbohong. 那喜欢偷东西， Selain suka berbohong juga suka mencuri 然后他还喜欢欺负别人。 dan menindas orang lain. 那邻居的话都不愿意跟他来往， Sehingga tetangga-tetangganya tidak ada yang mau bergaul dengan dia. 那甚至连他家里的人都为他而感到羞愧。 Dan orang-orang anggota keluarganya sendiri pun merasa malu akan karena dia. 小民他自己知道他所做的这一切不对， Xiaoming tahu bahwa apa yang dilakukannya ini tidak benar. 但是呢，他又改不了 Tapi dia juga tidak berdaya untuk berubah. 啊，所以一个人他知道他不对，但是他不能改。 Jadi ada orang tahu dirinya salah tapi dia juga tidak
mampu, tidak berdaya untuk berubah. 所以有一天的话，小明就听到一个传道在讲耶稣基督的故事。 Suatu hari dia mendengar khotbah mengenai Tuhan Yesus. 那在这个故事当中就讲到，耶稣爱每一个人。 Di dalam kisah ini diceritakan bahwa Tuhan Yesus mengasihi semua manusia. 那不管一个人有多么大的错误或者是罪， Tidak peduli orang itu punya berapa besar kesalahan atau dosa. 那只要他愿意悔改，耶稣都会赦免饶恕他。 Asalkan dia mau untuk bertobat, maka Tuhan akan mengampuni dosanya. 所以听了这个以后，小明他就感到内心不安。 Mendengar hal ini, Xiaoming merasa sangat damai sejahtera. Tidak damai. Merasa tidak tenang hatinya. 那他想起自己做的坏事， Dia merasa dia mengingat segala kesalahan yang sudah dia perbuat. 所以他就忍不住流下了眼泪。 Maka dia tidak bisa menahan air matanya keluar, dia menangis. 所以当天晚上，小明就跪在床边， Di malam hari itu, Xiaoming berlutut di samping tempat tidurnya. 他就说：“主耶稣啊，我做了很多的错事， Dia berkata, Tuhan Yesus, saya sudah berbuat begitu banyak kesalahan. 请你原谅我。 Tuhan, kiranya Engkau mengampuni saya. 我想成为一个好人， Saya ingin untuk menjadi orang yang baik, 但是我自己不能。 tapi saya tidak mampu, tidak berdaya. 那请主帮助我。” Tuhan tolong saya. 所以从那一天起，小明的生活就开始慢慢的发生了改变。 Sejak saat itu kehidupan Xiaoming ini pelan-pelan berubah. 所以慢慢的他就不再撒谎了， Dia pelan-pelan mulai tidak lagi berbohong 也不再偷东西了， dan tidak lagi mencuri. 而且还主动去帮助小区里面的人。 Bahkan dia juga secara aktif membantu orang yang butuh pertolongan di daerahnya. 那刚开始的时候，大家就说：“哎，很奇怪啊，他以前老是喜欢偷东西，喜欢撒谎，为什么现在开始又不撒谎，又不偷东西，还要来帮我们呢？” Pada awalnya orang-orang di sekitarnya merasa heran, ini Xiaoming dulu suka berbohong, suka mencuri, kok sekarang berubah, mulai berubah, tidak lagi berbohong, tidak lagi mencuri. 那时间能够证明一切啊！随着时间的这个流逝，大家就发现他真的改变了。 Dan waktulah yang membuktikan segalanya. Seiring dengan waktu, orang-orang di sekitarnya pun benar-benar tahu bahwa Xiaoming ini memang sudah berubah. 小明他后来就对别人说 Kemudian Xiaoming berkata kepada orang lain,：“ 他说我一直就知道自己犯了很多错， Dia bilang, sebenarnya saya tahu bahwa saya ini sudah melakukan banyak kesalahan. 但是我努力的去尝试，却没有办法改变。 Tapi saya sudah berusaha sekuat tenaga, tapi tetap saja tidak mampu untuk berubah. 是耶稣帮助了我， Tuhan Yesuslah yang menolong saya. 是他改变了我， Dialah yang mengubah hidup saya. 是他赐给我改变的能力。 Dialah yang memberi saya kemampuan untuk berubah. 无论你有多大的罪， Tidak peduli berapa besar dosa kalian. 接受耶稣， Terimalah Tuhan Yesus. 他会改变你。 Dia bisa mengubah hidupmu. 那小区里面的人听了他的这个故事以后， Orang-orang di sekitarnya mendengar kesaksian Xiaoming ini 所以被他感动， sangat terharu. 所以慢慢的小区里面信主的人就越来越多了。 Oleh sebab itu orang-orang di perkampungan dia yang tahu hal ini kemudian pelan-pelan juga percaya kepada Tuhan. 那降临节不仅仅是一个传统的节日， Masa Advent bukan hanya tradisi yang diturunkan 那 terus-menerus. 也是
呼吁我们每一个人去反思我们属灵生命的时候， tetapi juga mengundang kita untuk berintrospeksi akan kehidupan rohani kita. 我们需要反省， Kita butuh untuk introspeksi. 我们真的预备好迎接主了吗？ Apakah kita sudah benar-benar mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan? 如果主今天再来的话，我们准备好了吗？ Seandainya Tuhan pada hari ini juga datang, apakah kita sudah siap? 让我们省察自己的内心。 Marilah kita introspeksi, memeriksa hati kita. 那我们为主的再来做好了准备吗？ Apakah kita sudah mempersiapkan diri dengan baik untuk kedatangan Tuhan? 知道罪是一个层面，但是要悔改是另外的一个层面。 Menyadari dosa itu satu tingkatan, tetapi untuk bertobat itu satu tingkatan lagi. 所以上帝的话告诉我们， Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan pada kita, 唯有借着耶稣基督赐给我们的能力，我们才能够知罪悔改。 hanya dengan kekuatan yang Tuhan berikan pada kita, baru kita mampu untuk menyadari dosa dan bertobat. 所以弟兄姊妹们，不要再拖延悔改的时间。 Oleh sebab itu saudara-saudari jangan lagi mengulur waktu untuk bertobat. 那这个悔改是给每一个人的， Pertobatan ini adalah bagi semua orang, 无论是信主了还是没有信主， baik bagi orang yang sudah percaya maupun bagi orang yang belum percaya. 无论你是普通的信徒还是传道牧者， Tidak peduli apakah kalian hanyalah jemaat biasa ataupun hamba Tuhan. 在这个降临节，我们来省察、来反思，我们一起悔改。 Di dalam masa Advent ini, marilah kita berintrospeksi, memeriksa hati kita dan bertobat. 在上帝的面前承认我们自己没有能力， Di hadapan Tuhan kita mengaku ketidakberdayaan kita. 唯有借着上帝，我们才能够。 Hanya oleh kekuatan dari Tuhan maka kita mampu.